Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqil Maktum dalam suasana kita menyambut perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebut sebagai Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada 27 Rajab. 27 Rajab tahun yang kedua sebelum hijrahnya Nabi, sebelum 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai mukaddimah, marilah kita merenung ayat pertama surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita satu perkara yang pelik yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah ke masjidil aqsa Palestin, alladzi barakna hawlahu, yang mana Allah muliakan sekitarnya, iaitulah Makkahul Mukarramah dan juga Palestin, atau Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-samiul basir, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjalanan Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi. Bukan Nabi jalan sendiri, Allah yang memperjalankan. Asra bi abdihi. Walaupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ia satu perkara yang sangat pelik. Kenapa? Kerana perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada masa tu, jalan tu mengambil masa hampir sebulan. Jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Makkah ke Palestin, sebulan jalanan masa tu, naik unta atau kuda. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan semalam, lailan, pada malam. Semalam lah, pada malam hari itu, malam 27 Rajab, Nabi diperjalankan. Nabi cerita dia berjalan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana pelik
masyarakat Arab ni pelik. Maka makinlah menjauhkan, atau kita sebut golongan musyrikin itu makin depa tak percaya. Dan di sana ada simpulan kecil orang yang telah Islam kembali murtad kerana pelik tadi. Kisah yang menyebutkan bahawa Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bila dengar cerita ni, Sayyiduna Abu Bakar tak tanya banyak, terus membenarkan. Sebab itu Sayyiduna Abu Bakar digelar As-Siddiq, membenarkan kata-kata Nabi. Orang lain kata betul kedok ni kan. Orang berjalan sebulan, dia berjalan semalam. Tapi orang yang beriman tidak pelik lah, kerana Allah yang memperjalankan. Keliling dunia pun boleh, kerana Allah berkehendak, Allah yang memperjalankan. Maka satu perkara pelik yang tidak mustahil bagi Allah, yang disebut sebagai mukjizat, yang Allah kurnia kepada para anbiya wal mursalin. Mukjizat pelik tu, ya, telah didahului dengan perkara-perkara mukjizat yang lain sebelumnya terhadap para anbiya mursalin yang lain, nabi sebelum. Apa mukjizat Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak lagi sebelum tu. Pelik juga. Cuma kerana Allah menguji keimanan. Orang yang benar-benar beriman, dia yakin percaya, tak ada cakap banyak dah. Kenapa? Kerana tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerana keimanan. Ya. Peristiwa Isra' Mi'raj ini tentang keimanan, iman. Ya, keimanan kepada apa yang berlaku terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun berlaku ikhtilaf, perbezaan pandangan. Ada yang kata perjalanan ruh saja, ada yang kata jasad dan ruh, mana jalan tu. Ada pandangan kata ruh saja. Umpama bila kata ruh ni macam kalau malam ni macam tidur-tidur, ruh jalan gitu. Maka yang ruh jalan tu tidak pelik. Jadi ayat Allah mulai subhana, maha suci Allah, satu perkara yang ajaib lah, takjub. Jadi bila takjub pastinya pelik. Pelik ni sebab itu kita sebutkan pandangan yang kuat meletakkan bahawa perjalanan itu jasad dan ruh. Bukannya ruh saja. Kalau ruh saja tak jadi pelik lah. Ya, kerana ruh ni apa tu, mimpi ni macam-macam. Kita tidur mimpi pergi jalan mana, pergi Mekah ke mana, mimpi. Cerita pelik tak? Tak pelik. Saya dalam mimpi. Kan? Kita kata berjalan sana macam ni. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad, perkara yang tak pelik kalau kata tanpa jasad. Yang pelik ni dengan jasad. Ada kita cerita kat orang, aku keliling dunia ni. Kemarin semalam ni kita cerita kat kawan kita, aku keliling dunia ni, pusing satu dunia. Semalam macam tu. Pagi ni aku apa nama ni, aku dah balik semula, pusing keliling dunia. Pelik kan. Lagilah di zaman pandemik ni, kapal terbang pun bukan boleh terbang apa tu. Adalah dia punya ni, kita kata semalam kalau kata naik kat terbang tu boleh lah. Tapi di musim pandemik ni, berapa kapal terbang yang boleh berjalan, berapa kita kata destinasi sajalah kan. Jadi pelik. Pelik membuat bagaimana. Tapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pelik. Kenapa? Kerana ia dikira sebagai, bukan tidak pelik, tidak mustahil. Pelik. Ya. Tidak mustahil kerana dia dikira mukjizat. Pelik. Mukjizat ni perkara pelik ya. Sebelum kerasulan, perkara pelik disebut irhas. Selepas kerasulan disebut mukjizat. Itu para anbiya mursalin dua, sebelum dan selepas. Kerana selepas yang disebut mukjizat tu sebagai tanda-tanda kerasulan, bukti kerasulan tu, mukjizat tu. Sebelum sebagai Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dan memuliakan para anbiya mursalin. Baik. Kita sebutlah ya, berkaitan dengan perkara pelik yang berlaku dalam dunia ni macam-macam. Pelik-pelik, maka ia berlaku ya, dan tidak mustahil. Tidak mustahil, kerana bila Allah berkehendak maka tidak mustahil berlaku kepada para auliaullah salihin, disebut karamah, kemuliaan Allah. Berjalan atas air kau dan macam-macam lah. Kemudian kepada orang awam disebut ma'unah, pertolongan Allah.
Cuma beza maunah dengan karamah. Karamah ni kemuliaan, dia boleh jadi dia berulang-ulang. Kemuliaan itu maksud perkara pelik tu berulang boleh jadi. Maksud kita sebut wali Allah ni dia punya karamah dia, Allah beri boleh berjalan atas air. Mana boleh jadi hari ni dia boleh berjalan atas air, esok lusa berjalan atas air. Maunah sekali perkara pelik yang Allah beri sekali. Kerana Allah tidak berkendak mudarat. Boleh jadi jatuh tingkat 20 contoh. Kalau tingkat 2, 3 ni macam biasa-biasa lagi. Tingkat 20 selalu. Tingkat flat, tingkat 20 jatuh. Jatuh pakai bawah ni. Biasa. Logiknya. Tapi sepai kata. Tapi tak ada apa. Pelik. Dia sendiri pun pelik. Orang pelik. Dia sendiri pelik. Biasa dia yang melalui itu jatuh. Bukan bunuh diri. Boleh jadi kata apa tu tergelincir ke mana mengikut koridor tergelincir licin jatuh pakai bawah tingkat 20. Kerana Allah tak berkendak nak beri mudarat, tak ada apa. Maka itu disebut maunah. Jangan pula berasa aku ni pilihan ni hebat ni, naik pula tingkat 20 terjun pula, terjun sepai lah. Pasal kita sebut tadi tu maunah ni Allah Subhanahu Wa Taala masa tu berkendak tidak mudarat pada. Walaupun perkara tu logik akalnya mudarat. Tu. Ya, mana sekali tu jangan pula puasa naik terkejung tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu. Yang orang tua-tua dulu sebut apa? Malaikat sambut kan. Tu. Malaikat sambut kan. Budak-budak jatuh ni tangga duduk pakai bawah ni dari tingkat jatuh. Tak ada apa, buka luka apa tak ada apa, bangun jalan molek. Tu disebut apa? Malaikat sambut dan sebagainya lah. Kerana Allah berkendak pada 3 dasar itu perkara itu tidak mudarat kepada dia. Baik, juga Allah kurnia kepada golongan yang kufur kepada Allah, perkara pelik yang disebut sebagai istidraj. Penghinaan Allah. Allah hina. Allah beri pelik sebagai penghinaan Allah. Makin dia jauh, makin dia kufur dengan perkara pelik yang ada pada diri dia. Itu. Seperti mana Firaun dan Namrud. Baik. Jadi demikian perjalanannya Nabi SAW setelah mana berlaku peristiwa yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Isra dan kemudian Mi'raj, diangkat Nabi dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah atau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menerima perintah solat. Tu. Allah Subhanahu Wa Taala nak apa tu kita kata kena kesedihan tadi, Allah nak kita katakan lapanglah daripada kesedihan tersebut. Jadi dengan peristiwa tersebut memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah perkara yang Nabi jalan dan Nabi tengok, syurga neraka. Cuma peristiwa agung ni yang disebut-sebut perkara besar dalam Isra Mi'raj ini tidak lain dan tidak bukan iaitulah kefarduan solat 5 waktu. Yang asal 50 kurang-kurang jadi 5 waktu. Tapi ada hamba Allah yang pertikai. Dia kata solat ni bukan 5 waktu. Sebab apa dia kata ni? Sebab tak ada dalam Quran. Tuan-tuan jumpa dalam Quran yang Allah sebut solat tu 5 waktu. Khamsu salawat, 5 waktu solat. Tak ada lah, memang tak ada. Belek lah daripada awal sampai akhir. Daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas tak ada. Adakah bila tak ada dalam Quran itu, Allahumma salli ala Muhammad, kefarduan dia ataupun syariat itu tidak ada yang kata 5 tu? Kerana apa tu dia dari sudut syariat ni, perkara yang syariat kepada umat Muhammad, umat Islam, itulah datang perintah daripada Quran. Baik. Kemudian perintah daripada Quran tu ada bersifat umum. Ada yang khusus dah. Ya, umpamanya berkaitan dengan wudu, jelas Allah sebut ya ayyuhallazina amanu
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4 anggota wudu. Jelas Allah sebut tentang wudu nak mengangkat adah kecil. Baik. Tetapi sembahyang Allah tak sebut secara jelas 5 waktu. Allah sebut secara umum, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya solat atas orang beriman telah tertentu waktu dia. Jadi dia ditakhsiskan atau dikhususkan diceritakan secara lebih detail dan terperinci melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tak ada dalam Quran secara khusus 5 waktu tu, maka ada dalam hadis. Jadi orang yang kata tak ada ni sembahyang 5 waktu ni, makna seolah dia tolak hadis. Kerana hadis Nabi terima sembahyang ni adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sahih hak terima awalnya 50, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, ummataka la tastati'a 50 salatan fi kulli yaumin. Umatmu tak mampu nak sembahyang 50 waktu setiap hari. Maka Nabi naik menghadap balik, minta kurang 10. Itulah kurang 10, kemudian kurang 5, tinggal 5. Mula kurang 10 jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, lah jadi 5 kali kurang. Kemudian hak 5 kali kurang pun turun bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata sama juga, umatmu tak mampu. Maka Nabi ketika tu dah berasa Nabi Muhammad malu dah, 5 kali dah naik menghadap. Jadi Nabi Muhammad SAW rasa cukup dah. Cukup. Mana 5 waktu tu Nabi berharap agar umatnya mampu melaksanakan solat 5 waktu. Tapi benarlah masih ada lagi yang tak mampu. Makna kata masih meninggalkan solat, tak mampu. Tak mampu menyempurnakan 5 waktu. Dalam pada yang tak mampu ada yang mampulah, yang taat, yang beriman, mampu 5 waktu. Yang lemah iman ni yang tak mampu. Bila ia tidak menjaga kefarduan 5 waktu tu, maka macam-macamlah berlaku dalam kehidupan dia. Yang kita sebutkan berlaku dalam kehidupan dia, kita sebutkan apa? Tidak mendapat keberkatan hidup. Rahmah hidup tak dapat. Sembahyang tak cukup, tak dapat keberkatan hidup lagu mana. Bukan kata dia tak boleh hidup, boleh hidup. Orang kafir pun boleh hidup. Kerja dapat, rezeki dapat. Cuma barakah dalam kehidupan tu tak ada. Boleh jadi tak ada tenang. Kaya raya, tak tenang itu. Kan? Kaya raya tapi dihimpit macam-macam masalah. Tu. Itu yang disebut tak ada keberkatan dalam itu. Ada orang Allah SWT miskin tapi tenang, itu okey. Kerana berkat itu. Tu. Keberkatan dalam hidup ni bukan dinilai Allah SWT kaya banyak duit dia nak dia boleh beli dah. Keberkatan dalam hidup dinilai sejauh mana dia sebagai hamba yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang beriman dan bersyukur dengan segala yang Allah beri kepada dia. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan sambutan Isra Mi'raj, ya, penghayatan kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin ya apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad kita menjaga solat, ya, melaksanakan solat dengan sebaik yang mungkin. Setelah kita sempurna solat fardu, maka kita tambahi pula dengan solat sunat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, setelah Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, setelah Aisyah melihat bahawa bengkok kedua kaki Nabi kerana banyak sembahyang. Sembahyang malam. Sembahyang malam Nabi sallallahu alaihi wasallam lama belakang ni, rukuk lama, sujud lama. Panjang pada bacaan sehingga bengkok kaki Nabi. Maka Sayyidatina Aisyah tanya bahawa engkau Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar.
Kenapa masih lagi melaksanakan sembahyang sampai begini sekali? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosamu yang terdahulu, juga yang akan datang. Maksum kan, pelihara dosa. Maka Nabi jawab, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku tidak mau tergolonglah golongan hamba yang bersyukur, ya, karena kesyukuran Nabi atas nikmat Allah. Nabi Allahumma salli Muhammad gandakan ibadat ni kan. Dalam bab peristiwa terima solat 50 waktu, Nabi minta kurang-kurang sehingga 5 ni pun masih ada yang Allahumma salli Muhammad pandangan yang kata hadis ni tak betul. Sebab apa dia kata? Memperlihatkan bahawa kelemahan pada Nabi, lemah sebab Allah perintah 50, tak terima tu. Maksudnya kata minta kurang. Maka dia ditamthilkan, dimisalkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Allah perintah untuk sembelih kedua-dua nabi ni, terima tu, tak ada minta kata kurang ataupun minta tukar ganti kepada binatang, kata tak ada. Maka kita jawab, kalaulah perintah itu hanya untuk Nabi, 50 waktu untuk Nabi, pasti Nabi tak akan naik untuk minta kurang, kerana pastinya tidak menjadi masalah untuk Nabi 50 waktu sehari semalam. Tapi apa? Perintah itu untuk umatnya, untuk Nabi dan kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat ni tak mampu. Bukan kita letak di Nabi-Nabi, masya-Allah tabarakallah yang kita sebut tadi. Afala akuna abdan syakura. Bukan sekat 50, 100 pun boleh. Cuma pada umat ni kita semua yang lemah iman. Kan? Hak 5 waktu pun masih lagi Allahumma salli Muhammad kadang-kadang terlepas. Jadi Nabi lihat atas umat. Jadi sebab itu Nabi mohon untuk dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Jadi itu tadi Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam atas diri mereka, diri Nabi ni. Bila atas diri Nabi tak jadi masalah, kerana aku dengan perintah Allah. Tadi perintah solat ini kepada Nabi dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kerana Nabi sayangkan kepada umat. Nabi sayang kan? Nabi sangat menyayangi umat sehingga kan tadilah kan, mohon kepada Allah agar kurang. Selain itu, sebagai tanda sayangnya Nabi kepada umat, bagaimana peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke bumi Taif. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasari penduduk Taif, dibaling dengan batu sehingga luka berdarah, mana mengalir sampai kaki, mana berdarah besarlah mengalir. Sehingga datang malaikat Jibril, offer kepada Nabi tawaran untuk hempak penduduk Taif itu dengan bukit. Kerana kebiadaban penduduk Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi? Nabi tidak menerima tawaran tersebut. Malah Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka golongan yang tak tahu. Tu. Kalau kita bagaimana? Habis dah penduduk Taif tu. Pasal tu sayangnya Nabi kepada umat kan. Tu. Kalau kita ikut ni dah marah dah. Memang dah suruh empat pi mampu pi kan. Tu kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sayangkan kepada umat kita semualah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka doa itu Nabi ajar kita. Ya. Kita boleh berdoa kepada orang bukan Islam dengan satu doa itu saja. Apa dia? Doa agar Allah beri hidayah tu je. Siapa-siapalah kita tengok dia baik kan? Dia baik dengan orang Islam, nampak dia pun nampak macam kat. Maka kita berdoa agar Allah beri hidayah kepada dia. Tu je. Moga-moga dengan doa kita Allah dengar, Allah beri hidayah. Begitu. Hidayah boleh, hal lain tak boleh.
doa untuk mendapat keselamatan pun tak boleh. Hanya boleh agar Allah berikan hidayah. Itu saja. Kerana mereka golongan yang kufur. Berdoa agar Allah beri hidayah. Kenapa? Kerana kita meletakkan Allah pemberi hidayah. Memang. Ya, kerana hidayah itu milik Allah. Ya, kita bicarakan bagaimana Nabi SAW sayang kepada bapa saudara. Ya, yang mana meninggal tahun yang sama, tahun Isra Mi'raj kan. Sayang Nabi kepada bapa saudara ni kerana pembelaan bapa saudara ni kepada Nabi dalam proses dakwah. Nabi sangat berkendak agar bapa saudara ni masuk Islam. Maka Allah tegur Nabi dengan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kau ya Muhammad tidak boleh beri hidayah kepada orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi nak sebut apa? Tugas para anbiya wal mursalin menyampaikan dakwah. Juga tugas para alim ulama menyampaikan kebenaran. Dia kena menyatakan kebenaran. Hak betul kata betul, hak salah kata salah. Kan? Tu. Maka hak selepas tu terserahlah. Terserah kepada Allah Muhammad, dia nak terima atau tak terima. Kan? Kalau dia terima, ya alhamdulillah. Kalau dia tolak, waliyadzubillah, malah demikian. Baik. Jadi itu demikian secara sepitah lagulah. Nanti kita akan bertemulah nanti dengan peristiwa Isra Mi'raj dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum. Baik, jadi kita sambung panjang sikit mukadimah. Pasal Isra Mi'raj mari cerita sikit. Baik. Muka surat 67. Ya, sejarah ringkas sebelum kebangkitan. Sebelum kerasulan. Ini makna peristiwa pelik sebelum kerasulan ni dirahas. Baik, mari cerita inilah sampai habis ni. Sebelum masuk tajuk baru di bawah naungan Nubuwah dan Ar-Risalah. Baik, kita sambung di muka surat 67. Sejarah ringkas sebelum kebangkitan, sebelum nak diangkat menjadi Rasul, sebelum turun wahyu pertama. Cerita sikit. Diri Rasulullah SAW merupakan jambangan yang tersusung padanya seluruh keistimewaan dan kebaikan yang terdapat pada manusia. Jadi pada Nabi itu seluruh keistimewaan kebaikan pada manusia itu ada pada Nabi. Gitu. Itu maksud dia. Mana kebaikan yang ada pada manusia ni, apa dia baik? Ada pada Nabi. Baik, ada pada Nabi yang gitu. Keseluruhan keistimewaan dan kebaikan pada manusia ada pada Nabi. Gitu. Kalau kata pemurah ada pada Nabi. Kalau kata baik, semua baik, semua hak keistimewaan kebaikan itu ada pada Nabi. Baginda adalah contoh pemikiran unggul lagi jitu, dengan pandangan yang waras, kecerdikan dan kebijaksanaan tersendiri, ketepatan mencari jalan dan sasaran. Urusan baginda digarapkan melalui sifat berdiam yang panjang disokong dengan pengamatan dan keseriusan berfikir serta sentiasa berpihakkan kebenaran. Kesuburan berfikir dan keheningan naluri semula jadi memampukan baginda membaca dan mencerahkan pita-pita hidup. Bahasa dia. Pergolakan manusia dan arus-arus perjalanan jamaah-jamaah. Baginda menolak segala bentuk khurafat dan menghindar diri darinya. Ini sebelum kerasulan ni, sebelum terima wahyu. Namun baginda tetap berinteraksi dengan manusia ramai dengan kewaspadaan dan basirah terhadap sebarang tindakan baginda dan tindakan mereka. Ini sebelum kerasulan ni. Makna kata dalam masyarakat jahiliyah. Ya, ketika orang menyembah berhala apa semua ni. Sekiranya didapati kebaikan tanpa teragak-agak baginda menyertai mereka. Kalau tidak baginda akan menyusul suasana uzlahnya. Apa tu kita kata bersendirian. Tidak pernah baginda menjamah khamar. Mana tak pernah baginda minum arak. Tidak pernah memakan sembelihan berhala. Ya, kerana sembelihan ni dia ada. Bila sembelihan itu atas nama berhala, kau tak boleh makan. Sembelihan atas nama berhala tak boleh makan. Kita pun tak boleh makan lah kalau sembelihan atas. Hatta mari Allahumma salli ala Muhammad, orang Islam yang sembelih. Ya, boleh jadi di mana, di tempat-tempat yang kalau di tempat kita ni tak berlaku.
di tempat yang macam Sabah, Sarawak, yang ada masyarakat majmuk memang ramai, yang bukan Islam ramai, ada Islam ada. Kemudian bila nak kenduri, adalah yang apa nama dijemput orang Islam dan sebagainya. Baik, kalau sekiranya sembelihan itu atas sembelihan tu atas penyembahan tu, sembahan berhala ke atas nama Tuhan apa semua ni, maka tak boleh makan. Walaupun orang Islam yang sembelih. Tapi kalau sembelihan itu untuk kenduri tak apa. Dia nak buat kenduri kahwin. Kemudian tetamu yang nak panggil ni orang Islam, ada orang Islam. Jadi depa pun carilah tukang sembelih orang Islam. Contoh. Kan? Kemudian tukang masak pun orang Islam sebab nak jamu orang Islam. Maka itu tak apa. Yang tak boleh tadi itu atas nama berhala. Dengan nama berhala tu. Tapi sekarang ni tak ada pun. Ya. Tak ada berlaku atas nama berhala apa semua ni. Baik. Tidak pernah menyertai perayaan-perayaan berhala atau exponya. Tidak pernah menyertai atas perayaan berhala. Makna tidak makan sembelihan berhala, tidak pernah menyertai perayaan berhala, apalagi menyembah berhala taklah. Sejak awal-awal lagi baginda memang membencikan penyembahan yang karut dan batil ini. Allah beri ain basirah, maksud dalam diri melihat tentang penyembahan berhala ni nampak tak molek, tak suka, benci tadi. Hingga tidak ada sesuatu pun yang paling dibenci baginda selain dari berhala-berhala. Allah beri titik dalam diri. Baginda tidak dapat menahan kesabarannya untuk mendengar orang bersumpah dengan berhala Al-Lata dan Al-Uzza. Baginda makna kata tak sukalah dengan dia orang masyarakat Arab jahiliah ni bila bersumpah dengan nama berhala. Kan? Baik. Bila demikian kita nak cerita sikit qasam ataupun sumpahan atas orang Islam. Kita boleh bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Wallahi, wabillahi, watallahi, nama Allah. Ya, kalau kita nak mempertahankan kita punya ni lah kan. Biasa sumpah ni kita nak menyatakan kebenaran. Ya. Kalau orang tuduh kita sekian, maka kita nak bersumpah, nak menyatakan bahawa kita ni tidak begitu, kita boleh bersumpah. Tapi janganlah sikit-sikit sumpah wallahi aku tak perlu. Ya. Makna kata setakat biasa-biasa ni tak perlu, tak payah qasam, tak payah bersumpah. Maka kita diajar orang Islam nak bersumpah bila dalam keadaan perlu bersumpah dengan nama Allah saja. Kerana kita dengar ada satu video klip yang ada hamba Allah yang bersumpah, tapi nama mak dengan aku bersumpah dengan nama ayah, nama mak, nama diri, ni pelik, jahil ni. Kalau dia nak bersumpah dengan nama Allah, okey. Dengan nama Allah. Nama Allah saja boleh. Kalau sumpah dengan Allah boleh bersumpah dengan makhluk dia. Allah boleh. Wadduha demi waktu duha, wasyamsi demi matahari, walail, wan najm, Allah boleh. Kerana apa yang Allah ciptakan, Allahumma salli ala Muhammad, adalah kita katakan yang diciptakan oleh Allah. Allah tak ada masalah. Kita hamba hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja. Maka apalagi bersumpah dengan nama berhala, lagilah dilarang. Bersumpah dengan selain daripada Allah pun tak boleh. Tak jadi apa. Maksud tak jadi apa tu tak ada apa. Tak ada apa kita kata kesan kepada daripada hak sumpah dia sebut tu. Baik, tidak syak lagi kuasa takdir Allah memagar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan inayah jagaannya di ketika mana naluri keinginan kemanusiaan baginda merangsang baginda dari dalam untuk mengambil habuannya dari kelazatan duniawi. Mana kita sebut fitrah, naluri keinginan ada, tapi Allah Subhanahu wa taala memagar atau melindungi Nabi. Tu menghindarkan Nabi daripada melakukan perbuatan yang tak betul lah, perbuatan yang salah. Baginda dari dalam merasa jika perasaan baginda senang menerima sebahagian dari resam-resam yang tercela, di ketika itu pula penjagaan ilahi akan berperanan menghalang perasaan tadi. Mengikut riwayat Ibnu Athir, sabda baginda, aku tidak pernah berhasrat dengan apa yang dilakukan oleh orang jahiliah selain 2 kali saja. Nabi sebut bahawa dia tidak pernah berhasrat untuk melakukan apa yang orang jahiliah buat selain 2 kali.
Namun kesemuanya Allah menghalang daku dari meneruskannya. Hak 2 kali tadi, ada keinginan 2 kali tadi, Allah halang. Mana tak buatlah. Lepas itu tidak pernah aku idam-idamkan lagi hinggalah Allah mengurniakan daku dengan risalahnya. Jadi sebelum kerasulan Nabi sebut 2 kali lah. Maksudnya dia terdedah untuk melakukan perbuatan yang tercela tadi, tapi Allah halang. Maka diceritakan 2 kali itu, di suatu malam ku telah berkata kepada budak suruhan yang mengembala ternakan bersamaku di pinggir Makkah, boleh tak kalau kamu tolong menjaga kambing-kambingku ini sehingga dapat ku masuk ke kota Makkah dan berjaga malam seperti pemuda-pemuda lain. Jawab budak itu, ya, kau boleh pergi. Daku pun keluar sehingga apabila aku sampai ke rumah pertama, ku pun mendengar alunan alat permainan. Ku bertanya orang di situ, apa keramaian semua itu? Jawab mereka, itulah keramaian majlis perkahwinan si fulan dengan perempuan fulana. Daku pun duduk mendengarnya, tapi Allah telah menulikan telingaku dan daku pun terlena. Tak ada mana kata duduk seketika tu Allah tak bagi dengar. Dalam arti kata Allah Sayyidina Muhammad, Allah bagi tidur, lena. Jaga-jaga siang dah. Jaga-jaga disebut matahari telah mengejutku dari tidur. Jadi tak ada, tidak melalui kita katakan Allah Sayyidina Muhammad perkara tercela tu siang disebut. Baik, jadi kita tangguh seketika laluan ada isyak. Kita sambung sikit lagi lah habis cerita ni. Muslimat rahimakumullah. Baik, itu kisah yang apa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa 2 kali, ya. Apa tu keinginan untuk merayakan, kita sebut bersama dalam pemuda-pemuda lain, ya. Apa tu kita sebut perayaan itulah, perayaan sambutan apa, keramaian itulah, keramaian majlis perkahwinan dengan muzik lalai lah, yang lalai lara. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Nabi sehingga tidur. Sehingga sianglah ni kepanasan matahari telah mengejutku dari tidur tadi. Bila ku pulang menemui temanku di mana beliau bertanya apa ceritanya, ku pun menceritakan segala-galanya. Hal yang sama ku cuba di suatu malam yang lain. Mana 2 kali yang kedua pun demikian juga. Dicuba pada malam yang, namun setelah ku sampai ke kota Mekah, hal yang sama terjadi padaku. Selepas itu aku tidak pernah mencuba lagi. Nabi sebut kali kedua pun sama juga. Allah tidak beri peluang kepada Nabi melakukan perkara yang lalai.
Jadi Nabi tidur, Allah tidurkan sampai siang. Baik, Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dengan katanya, ketika pembinaan semula Kaabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut serta bersama Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Kerja mereka mengangkut batu-batu. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah, sangkutkan kain kau itu ke tengkuk. Kain sakut mari tekuk, supaya dapat menghindar dari terkena batu-batu. Bila baginda berbuat demikian, baginda terus pingsan dan jatuh ke tanah dan matanya terjegir ke langit. Setelah sedar terus baginda melaung, kainku, lalu dipakaikan kainnya ke badannya. Dalam satu riwayat lain mengatakan selepas kejadian itu tidak lagi dilihat aurat baginda. Mana bila akad taat sakut ke leher tadi ni, terbukalah aurat tu. Baik. Jadi selepas tu tak terlihat dah aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan di kalangan kaumnya dengan akhlak-akhlak terpuji, pekerti-pekerti mulia dan sifat-sifat terpuji. Baginda tokoh termulia di kalangan bangsanya, elok perangai, tinggi sifat kejiranan, lapang kesabarannya, benar percakapan, lemah lembut pergaulan, bersih jiwa, murah pemberian, mulia pekerjaan, menepati janji, beramanah dan bertanggungjawab, hingga mereka menggelarnya sebagai Al-Amin. Nak sebut bahawa pada Nabi itu semua kebaikan tu ada pada Nabi itu. Ini sebelum kerasulan lagi lah. Sehingga digelar Nabi Al-Amin, kerana baginda memiliki pekerti dan sifat-sifat yang disenangi. Baginda adalah seperti mana yang disifatkan oleh Khadijah sebagai seorang yang sentiasa menanggung beban, membantu orang yang kesempitan, memberi makan kepada tetamu dan menolong menegak kebenaran. Nak sebut bahawa pada Nabi SAW segala kebaikan. Maksud hak awal tadi dibicarakan, bahawa segala kebaikan yang ada pada orang tu ada pada Nabi. Kalau apa pun, pemurah ke, pemaaf ke, rajin, semualah. Maksud diri Nabi ni semua segala kebaikan tu ada pada Nabi. Kesempurnaan lah kita sebut, kesempurnaan akhlak. Karena Nabi SAW walaupun sebelum kerasulan ni, kan Nabi nanti akan diangkat menjadi Nabi Rasul. Ya, pastinya di zaman sebelum kerasulan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mempersiapkan dengan segala sifat-sifat kebaikan. Ya. Kalau kita sebut riwayat dulu masa umur 5 tahun belah dada. Belah dada ni 2 kali menurut riwayat. Belah dada, keluar hati, kemudian dibersihkan 2 kali. Ya, kali pertama hak masa kanak-kanak, kali kedua Allahumma salli ala Muhammad Isra' Mi'raj. Sebelum diangkat naik ke langit itu kali kedua, di belah dada dibersihkan. Allahumma salli ala Muhammad hati. Sebagai simbolik lah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bersih lah kan, kita nak belah buat keluar, tak boleh lah. Ni kita kata perkara Allahumma salli ala Muhammad irhas dan mukjizat Nabi kan. Kita belah-belah waktu tubik-tubik itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dah lah. Nak tubik nak keluar ke mana hati kan. Nak bersih pakai apa? Ayat Zam-Zam. Ayat Zam-Zam okeylah, bagus dia, tapi takkan kita boleh buat keluar hati nak bersihkan? Tidak. Pada Nabi SAW, kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak membersihkan. Maka pada umat Muhammad SAW pun kena bersihlah, bersih hati kan, dengan melaksanakan amal soleh, menggandakan amal soleh dan menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka selesai situ cerita sejarah ringkas sebelum kebangkitan atau sebelum kerasulan. Baik, nanti insya-Allah kita masuk kepada tajuk yang seterusnya. Hak ni hak mula terima wahyu, di bawah naungan an-nubuwah dan ar-risalah. Mana diangkat menjadi rasul, kerasulan. Tahun kerasulan diangkat menjadi rasul. Ya, terima wahyu pertama. Ni mula ni cerita. Nanti insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang sekira diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala.
iaitu pada muka surat yang ke-70. Jadi malam ni sikit lagi kita baca pada kitab. Mari mukadimah panjang sikit. Cerita sikitlah mari Isra Mi'raj. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad, kita tergolong dalam golongan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.